Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 7.4 iaitu persamaan lokus. Okey, apa itu lokus? Okey, lokus bagi suatu titik bergerak ialah lintasan yang dilalui oleh titik itu mengikut syarat yang ditetapkan. Okey, itu adalah masuk lokus ya. Okey, lokus ni dia ada dua jenis. Yang pertama, lokus suatu titik yang bergerak dari satu titik tetap. Dari satu titik tetap ya. Yang kedua adalah lokus suatu titik yang bergerak di antara dua titik tetap. Okey, dia satu titik tetap, satu lagi dua titik tetap. Okey, kita lihat yang ini dahulu. Contoh ya, lokus bagi titik P yang bergerak supaya jaraknya dari titik A ialah 5 unit. Okey, katakan kita ada suatu titik A, kemudian kita ada titik P yang bergerak jaraknya sentiasa 5 unit daripada titik A. Okey, mungkin titik P itu di sini kan? Okey. Ataupun boleh jadi titik P itu di sini, jaraknya pun 5 unit. Ataupun boleh jadi titik P itu di sini, jaraknya pun 5 unit. Ataupun di sini, jaraknya pun 5 unit. Jadi dia ada banyak kemungkinan di mana lokus ataupun laluan titik P ini dia adalah berbentuk bulatan. Ini adalah lokus titik P, laluan dia. Okey. Untuk yang kedua ni pula lokus suatu titik yang bergerak di antara dua titik tetap. Sebagai contoh okey, dia ada dua. Yang pertama, lokus bagi titik P yang bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A dan titik B adalah sama. Okey. Sekarang kita ada dua titik, tadi satu titik, sekarang ada dua titik. Yang pertama, titik P itu jaraknya adalah sama di antara titik A dengan titik B. Bermaksud titik P itu dia berada di tengah-tengah antara titik A dengan titik B. Itu maksud dia. Mungkin titik P itu di sini, di tengah-tengah. Ataupun mungkin boleh jadi di sini, di tengah-tengah juga. Jarak dia sama panjang. Ataupun boleh jadi di sini, di tengah-tengah juga. Jadi kalau perhatikan lokus bagi titik P itu adalah berbentuk satu garis lurus yang bersudut tegak dengan garisan AB. Okay, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah lokus bagi titik P yang bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A dan titik B dalam nisbah 3:1. Okay, katakan kita ada dua titik, titik A, titik B. Kemudian titik P itu dia terletak dalam nisbah 3:1. Okay, maksudnya di sini. Katakan di sini jarak antara titik P dengan titik A itu 3, titik P dengan titik B itu 1, 3:1. Okay, mungkin di sini. Ataupun mungkin di sini. Kalau awak ambil pembaris, awak ukur jarak PA itu 3, jarak PB itu 1. Okay, mungkin di sini. Ataupun mungkin di sini kalau awak ambil pembaris, jaraknya pun dalam nisbah 3:1. Boleh jadi di sini jaraknya 3:1. Boleh jadi juga di sini jaraknya adalah 3:1. Ataupun di sini jaraknya 3:1. Jadi dia ada banyak kemungkinan. Kalau perhatikan dia berbentuk satu bulatan. Okey, jadi lokus bagi titik P ini dia berbentuk satu bulatan. Okey Persamaan lokus dibina dengan menggunakan formula jarak di antara dua titik. Okey, awak dah belajar formula jarak di antara dua titik adalah ini. Ini formula dia. Kena ingat Okey, contoh. Cari persamaan lokus bagi titik yang bergerak supaya jaraknya dari titik A ialah 5 unit. Okey. Katakan titik yang bergerak itu adalah titik P. Okey, kita ada titik A Titik P dia bergerak daripada titik A sentiasa 5 unit. Jadi lokus dia bentuk bulatan nanti kan. Okey, macam mana kita nak bina persamaan lokus ini? Persamaan lokus itu mesti dibina dengan menggunakan formula jarak antara dua titik. Jadi kita boleh katakan PA sama dengan 5. PA sama dengan 5 bermaksud jarak dia 5. Jadi kita gunalah formula jarak. Formula ni awak kena hafal formula jarak. Di mana sentiasa jadikan P itu sebagai XY. P itu XY manakala A itu adalah X1, Y1. Jadi kita masukkanlah nilai dalam formula ini.
Ya. X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2 sama dengan 5. Ini formula dia. Kemudian, punca kuasa 2 ni kita nak hilangkan macam mana? Untuk hilangkan punca kuasa 2 ni, kita perlulah kuasa 2 kan? Kuasa 2, kita potongkan dengan punca kuasa 2, dia hilanglah. Bila sebelah kiri kuasa 2, sebelah kanan pun mesti buat benda yang sama, baru dia adil. Jadi, sebelah kiri ni punca kuasa 2 tu dah hilang. Sebelah kanan 5 kuasa 2 dapat 25. Kemudian kita kembangkan yang ini, kita kembangkan yang ini. Ada dua cara, cara pantas dengan cara kita kembangkan dua kali kan. Terpulanglah awak nak guna kaedah mana pun. Jadi kita kembangkan satu-satu, kita dapat persamaan ini. Okey, persamaan locus tu, kita pindahkan semua nombor di sebelah kiri, tinggalkan kosong di sebelah kanan. Jadi inilah dia persamaan locus bagi titik P yang bergerak jaraknya sentiasa 5 unit dari titik A. Jadi ini adalah persamaan locus dia. Locus tu yang warna biru ni, inilah persamaan dia. Okey, boleh Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 143. Okey, contoh berikutnya. Suatu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A dan titik B adalah sama. Cari persamaan locus titik P. Okey. Kita lukis supaya lebih nampak. Kita ada dua titik A dan B. Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sama dari titik A dan B. Bermaksud P itu dekat tengah-tengah. P itu dekat tengah-tengah. Jadi kita boleh tulis, okey, ini adalah locus P. Jadi kita boleh tulis, oleh kerana P itu dekat tengah-tengah, bermaksud jarak PA sama dengan jarak PB. Sebab dia dekat tengah-tengah. Kita boleh tulis ini. Okay, dalam persamaan locus, langkah pertama ni paling penting. Kita nak bina persamaan jarak dia ni. Langkah pertama ni paling penting. Okey. Guna formula jarak. Persamaan locus tu guna formula jarak. Di mana X, Y tu kita jadikan dia sebagai titik P. Okey, titik P tu adalah X, Y. Jadi kita buat PA dahulu. Kita masukkan dalam formula jarak. Punca kuasa 2. X tolak 5 kuasa 2. Tambah Y tolak negatif 2 kuasa 2. Itu adalah jarak PA. Dan kita buat pula formula bagi jarak PB. X tolak 7 kuasa 2. Tambah Y tolak 1 kuasa 2. Okey. Kemudian punca kuasa 2 ni kita kena hilangkan. Caranya macam mana? Macam tadi kan. Kita kena kuasa 2 kan kedua-dua belah persamaan. Kuasa 2 dengan punca kuasa 2 kita boleh potong. Kuasa 2, punca kuasa 2 kita boleh potong, kita dapat yang ini. Kemudian ada kuasa 2 ni kita kena kembanglah. Kembangkan satu-satu. Kita kembangkan dapat macam ni. Kena hati-hati sebab banyak nombor di sini. Kemudian persamaan locus tu sebelah kanan mesti kosong. Bermaksud semua nombor di sebelah kanan ni kita pindahkan ke sebelah kiri. Buatlah satu-satu. X kuasa 2. Okey, kalau awak perhatikan X kuasa 2 dengan X kuasa 2 sini, kita bawa ke sana dia jadi tolak kan. Dia boleh potong sebenarnya ni. Kalau tanda dia sama, positif X kuasa 2, positif X kuasa 2 boleh potong. Potong kan. Ini positif Y kuasa 2 boleh potong dengan positif Y kuasa 2. Macam itu cara dia kan. Jadi bila kita pindahkan semua ke sebelah kiri, kita dapatlah ini. Inilah dia persamaan locus bagi titik P. Okey, jadi buat latihan di dalam buku kerja muka surat 144, soalan nombor 1. Contoh berikutnya, titik P bergerak dengan jaraknya dari titik S dan titik T dalam nisbah 2:1. Cari persamaan locus P. Okey, kita lukis supaya lebih nampak senang kita nak buat apa nanti Kita ada titik S, titik T. Titik P bergerak di mana jaraknya dari titik S dan titik T dalam nisbah 2:1. Macam mana nak buat tu? Okay, katakan ini titik P. Nisbah dia 2:1. Itu maksud dia kan? Okey, jadi kita boleh tulis PS nisbah PT sama dengan 2:1. Kita kena tulis bentuk macam ni. Lepas tu, nisbah tu kita kena tulis dalam bentuk pecahan. PS per PT sama dengan 2/1. Lepas tu kita darab silang. 1 darab ke sini, PT darab ke sini. Kita dapat PS sama dengan 2 PT. Ini yang paling penting ni. Jadi bila dah dapat bentuk ini, kita bolehlah masuk dalam formula jarak. Okey, di mana
X dan Y ni adalah titik P. X, Y tu titik P. Jadi kita masukkan dulu formula jarak PS. Punca kuasa 2, X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2. Sama dengan 2 darab. Ini darab 2 darab PT, 2 darab punca kuasa 2. PT pula X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak negatif 1 kuasa 2. Okay, seperti tadi punca kuasa 2 ni kita kena hapuskan. Caranya adalah kita letak kuasa 2 dekat kedua-dua belah persamaan baru dia adil. Kuasa 2 kita boleh potong dengan punca kuasa 2, kita hilanglah punca kuasa 2 tu. Yang ini pula kuasa 2 kita potong dengan punca kuasa 2, kita hilang. Hati-hati di sini. 2 pun perlu di punca kuasa 2 kan juga. 2 ni pun kita perlu kuasa 2 kan juga, bermaksud 2 kuasa 2 dapat 4. Kemudian kita buat satu kurungan besar. Sebab operasi di sini darab kan. Operasi di sini darab. Kita buat satu kurungan besar untuk ini. Kita dapat macam ni. Hati-hati di sini. Pelajar selalu salah di sini. Lepas tu, ada kuasa 2. Kita kembangkanlah dulu. Kita kembangkan sikit-sikit. Kita kembangkan sini. Kita kembangkan dalam kurungan besar ni dahulu. Okay, kemudian, kita selesaikan sikit-sikit dahulu. Kita selesaikan sikit-sikit sini dulu. Susun semula bagi cantik. Okay, X kuasa 2, kemudian diikuti dengan Y kuasa 2, diikuti dengan X, diikuti dengan Y, kemudian yang tak ada X dengan Y kat sini. Dan kita selesaikan dalam ni dahulu, kita dapat ini. Kemudian ada kurungan ni, kembangkan. Dia darab dengan 4 kan? Semua ni kita darabkan dengan 4. Okay. Seterusnya, ingat persamaan lokus, dia mesti sama dengan kosong. Bermaksud sebelah kanan ni sama dengan kosong. Jadi kanan ni, semua nombor di kanan ni kita pindahkan ke kiri. Tapi kalau kita pindahkan ke kiri, dia akan jadi negatif nanti. Sebab X kuasa 2 tolak 4X kuasa 2 dapat negatif 3X kuasa 2 kan? Okey. Kalau tak suka negatif, kita pindahlah kiri ke kanan. Boleh juga. Semua di kiri ni kita pindah ke kanan. Kita dapat ini. Lepas tu awak jangan tinggalkan bentuk macam ni. Kita pindahkan semula, kita terbalikkan semula jadi macam ni. Sebabnya persamaan lokus tu, kosong tu mesti dekat sebelah kanan. Adakah ini jawapan akhir? Cuba tengok. Boleh tak kita kecilkan? Cuba bahagi dengan 3 semua ni. Okey. Boleh bahagi 3 Kalau persamaan lokus itu boleh dikecilkan, wajib dikecilkan. Jadi inilah dia persamaan lokus titik P. Okey. Buat latihan di dalam buku kerja muka surat 144, soalan nombor 2, 3 dan 4. Okey, kita nak lihat soalan penyelesaian masalah melibatkan lokus. Saya gunakan contoh 16 dalam buku teks. Seekor kambing diikat dengan tali pada sebatang tiang yang terletak di tengah-tengah sebuah padang. Panjang tali yang digunakan ialah 4 meter. Kambing itu berjalan di hujung tali yang tegang mengelilingi tiang seperti dalam rajah ini. Jika koordinat tiang adalah 24, cari persamaan lokus bagi laluan kambing itu. Cari persamaan bulatan ini. Okey, seperti tadi okay, mudah saja Katakan titik kambing ni K, KXY kan. Katakan K di sini. Jadi okay, di sini adalah X1, Y1. Jadi kita tahu jarak ataupun panjang KA ini adalah 4. KA sama dengan 4. Kita kena tulis ni dahulu. Masukkan dalam formula jarak. Masukkan dalam formula jarak. Di mana X ini X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2. Dan nak hilangkan punca kuasa 2, kita kena kuasa 2kan kedua-dua belah persamaan. Jadilah ini 4 kuasa 2 dapat 16. Kembangkan dahulu, kita dapat ini. Pindahkan semua ke sebelah kiri, kita dapatlah ini. Inilah dia persamaan lokus laluan kambing itu. Mudah saja. Jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 204 soalan nombor 2 dan 3 serta muka surat 205 latihan intensif 7.4. Sekian, terima kasih.